Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Dan selamat pagi Ustazah ucapkan. Semoga kita masih lagi dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk meneruskan PDPR kita pada hari ini insya-Allah. Okey, kita teruskan subjek pendidikan Islam kita pada hari ini. Hari ini kita akan fokus pada bidang akidah dalam tajuk Tuhanku Ar-Rahman Ar-Rahim. Okey, untuk objektif kita pada hari ini, yang pertama, Ustazah harap di akhir pembelajaran nanti, murid-murid dapat menyatakan pengertian Ar-Rahman dan Ar-Rahim dengan betul. Seterusnya, murid-murid dapat mengaitkan pengertian Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam kehidupan seharian, insya-Allah. Okey, sebagai rujukan, buka buku teks, muka surat 84 hingga 86. Iaitu dalam unit 3 dalam tajuk Tuhanku Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey murid-murid, Ar-Rahman dan Ar-Rahim merupakan antara nama-nama Allah di dalam Al-Asma'ul Husna yang maha indah. Okey. Sebelum itu murid-murid, cuba lihat gambar ini dan kaitkan dengan tanda-tanda Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey, kita boleh lihat ada air terjun, ada pokok, ada manusia, ada cahaya matahari. Baiklah. Berdasarkan gambar yang Ustazah share tadi, okey, mari kita lihat tanda-tanda Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang pertama, iaitu matahari. Okey, kenapa Allah ciptakan matahari? Allah menciptakan saya untuk memberikan cahaya kepada manusia dan tumbuhan. Itu fungsi matahari. Seterusnya yang kedua, tadi kita nampak ada pokok besar kan? Okey. Saya menghasilkan buah yang boleh dimakan oleh manusia dan haiwan. Okey, itu adalah fungsi pokok ini. Ataupun kenapa pokok ini dicipta? Adalah untuk memberi makan oleh manusia dan haiwan sebab pokok ini akan menghasilkan buah. Yang ketiga, okey, dalam tanam biasanya akan ada cacing. Jadi, cacing ni apa pula fungsinya? Saya cacing yang kecil dan lemah tetapi Allah tetap memberikan rezeki. Saya juga membantu menyuburkan tanah walaupun kecil tetapi manfaatnya sangatlah besar, iaitu cacing ini membantu menyuburkan tanah. Dan yang keempat, kalau kita lihat pada gambar tadi, iaitu manusia. Okey, Allah memberikan akal fikiran kepada manusia, panca indera dan menurunkan Al-Quran sebagai panduan hidup kepada manusia. Jadi, semua ini adalah ciptaan Allah yang mana semuanya mempunyai kelebihan dan manfaat kepada makhluk-makhluk lain. Itulah tanda-tanda Allah bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mari kita lihat apa itu pengertian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey, Ar-Rahman ialah Allah Maha Pemurah terhadap sekalian hamba dan makhluknya. Sama ada manusia, tumbuhan ataupun haiwan. Okey, sebagai contoh seperti pokok tadi, fungsinya pokok itu dapat menghasilkan buah dan manusia dan haiwan boleh makan buah itu. Okey, seterusnya, Ar-Rahim pula bererti Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman sahaja. Okey, sebagai contoh, Allah memberi kita rezeki, makanan dan minuman untuk kita terus hidup. Itu rezeki semua daripada Allah. Okey, seterusnya contoh yang kedua, Allah memberi kita nikmat kesihatan supaya kita terus kekal sihat bertenaga untuk kita beribadah kepada Allah. Itulah pengertian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman bermaksud Maha Pemurah dan Ar-Rahim itu bermaksud pengasih dan penyayang kepada hambanya yang beriman. Jadi kita lihat apa hukum kita mempercayai nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita wajib beriman dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa dalilnya? Kita lihat apa dalil dari Al-Quran yang membuktikan
bahawasanya kita wajib beriman dengan nama Allah ini. Murid-murid biasa baca, iaitu surah Al-Fatihah ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah saja nak hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kan murid-murid dah hafal? Bagus. Okey, seterusnya. Okey, cuba perhatikan dan fahami gambar di bawah. Okey, gambar. Okey, penduduk kampung sedang bergotong royong. Okey, ada yang sedang memberi makan kepada kucing, sedang mengemuk lantai, membuang sampah. Okey, ini merupakan tindakan yang membuktikan keimanan terhadap nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey, mari kita lihat. Bila kita lihat gambar, ada seorang murid ni, dia sedang memberi makan kepada kucing, menunjukkan lelaki ini mempunyai sifat belas kasihan. Dia sangat murah hati dan juga di sini saling bantu membantu. Okey, seterusnya kita lihat apa lagi tindakan ini yang membuktikan keimanan terhadap Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Menjaga hubungan baik sesama manusia, sayang menyayangi, juga menjauhi pergaduhan. Dalam gambar ni kita tak ada nampak kan yang sedang bergaduh. Masing-masing sedang bergotong royong. Okey, saling tolong menolong. Dan yang ketiga, bersyukur atas nikmat yang dikurniakan, yang mana menjaga kesihatan dan juga memelihara alam sekitar daripada tercemar. Okey. Itulah tindakan-tindakan yang membuktikan keimanan kita terhadap Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maha Pemurah dan Allah itu Maha Penyayang. Jadi sebagai kesimpulannya, kita wajib beriman kepada nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bagaimana? Dengan bersyukur atas nikmat yang dikurniakan Allah kepada kita. Okey. Okey, untuk tugasan pada hari ini, murid-murid buka buku aktiviti muka surat 97 hingga 99. Okey, untuk muka surat 97, murid-murid diminta untuk cari gambar di mana-mana sama ada surat khabar atau majalah ataupun sekiranya tidak ada, murid-murid boleh lukiskan. Okey, yang kita bincang tadi. Okey, tanda-tanda Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okey, apa tanda-tanda yang menunjukkan Allah itu bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Okey, ini sebagai contoh, Ustazah nak letak gambar pokok, gambar makanan, gambar buah apple dan juga gambar ibu bapa. Ini semua salah satu contoh tanda-tanda Allah itu bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Macam yang kita bincang tadi, pokok menghasilkan buah untuk kita makan. Makanan ini semua dari rezeki Allah. Apple juga salah satu makanan dan ibu bapa yang melahirkan kita. Jadi kita sentiasa bersyukur kehadrat Ilahi kerana dikurniakan ibu bapa yang sanggup berkorban untuk kita. Okey, jadi murid-murid boleh cari apa sahaja gambar yang berkaitan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sekiranya tak jumpa, boleh lukis. Lukis macam mana pun tak kisah. Okey, boleh rujuk buku teks muka surat 84 tadi. Seterusnya muka surat 98. Okey, ini mudah saja, erti Ar-Rahman dan erti Ar-Rahim. Okey, pilih yang atas ni. Yang mana Ar-Rahman, yang mana Ar-Rahim. Okey, tadi Ustazah dah sebutkan Ar-Rahman itu Maha Pemurah. Yang mana pemurah? Masuk kat sini. Okey, Ar-Rahim itu Maha Pengasih. Seterusnya, hukum beriman dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kat mana jawapannya? Apa hukum beriman dengan Ar-Rahman Ar-Rahim? Okey. Dan seterusnya muka surat 99, pilih tindakan yang akan kamu lakukan. Contoh. Gambar ni ada menunjukkan contoh. Nampak? Ada seorang ibu mendukung anaknya yang nampak sangat sedih. Okey, apa tindakan kita kalau kita nampak ibu dan anak yang duduk di tepi jalan ini? Okey, sebagai contoh memberikan derma dan menenangkan mereka. Jadi boleh masukkan dekat sini. Boleh ikut contoh ni. Seterusnya gambar yang kedua, gambar pencemaran sungai.
Apa yang perlu kita lakukan kalau kita nampak perkara-perkara macam ni? Dan yang terakhir, gambar kucing yang baru naik daripada longkang tak silap ni. Okey. Okey, jadi tengok apa tindakan murid-murid kalau murid-murid nampak kejadian seperti ini. Okey. Jadi itu sahaja untuk tugasan pada hari ini. Seperti biasa, murid-murid selesaikan dan hantar kepada ustazah. Okey, semoga bermanfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.